Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat SWT pada pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah duha mingguan kita, iaitu kuliah tadabbur Al-Quran dengan berpandukan kepada tafsir Al-Qurtubi. Tetapi insya-Allah dalam beberapa kuliah ini, sebelum daripada kita pergi kepada tadabbur Al-Quran, yang mana kita masih lagi dalam awal-awal daripada surah Al-Fatihah, ya, kita akan habiskan dahulu pengajian kita yang telah dimulakan lama sebelum ini, iaitu menggunakan kitab Penziarah Kubur, bukan penyembah kubur. Ini sebenarnya obvious lah, orang yang faham bahasa pun dia fahamlah ziarah kubur, ziarah. Kenapa pula dikatakan sembah kubur? Tetapi oleh kerana telah tersebar di dalam masyarakat kita ini tuduhan-tuduhan liar yang mengatakan bahawa orang yang pergi ziarah kubur di kalangan umat Islam ni sebenarnya mereka menyembah kubur, dan ini sebenarnya satu bentuk takfir, satu bentuk sikap mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW, kerana kita semua tahu menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan katakan sembah kubur, sembah pokok, sembah kayu, sembah batu dan sebagainya. Bahkan kalau ditakdirkan ada orang menyembah Nabi, menuhankan Nabi pun, itu adalah perbuatan yang haram dan syirik. Dia berlaku kepada orang-orang Nasara, mereka menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kita orang Islam, kita memuliakan. Memuliakan bukan menyembah. Jangan keliru. Apa beza kita dengan orang Kristian, orang Nasara? Orang Nasara pun muliakan Nabi Isa. Kita pun muliakan Nabi Isa. Kalau macam itu, kita samalah macam orang Kristian. Ini pemikiran yang dangkal, ya. Akalnya tumpul, mungkin terkena virus-virus pemikiran yang tertentu. Tidak sama, kerana kita muliakan Nabi Isa alaihissalam sebagai insan yang mulia, sebagai seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang Kristian memuliakan Nabi Isa alaihissalam, yang mereka panggil Jesus, itu sebagai anak Tuhan yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Berbeza tu. Jadi ada di kalangan masyarakat sekarang ni, mereka berfikir secara simplistik. Kalau sama saja, maka terus dianggap sama dan dihukum sama. Misalnya, ini apa beza sambut maulid dengan Syiah? Syiah pun sambut maulid juga. Ialah sambut maulid Syiah itu, mereka itu menyambut maulid dengan mentaksubkan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, mentaksubkan kepada Sayyidina Hussein, ya. Jadi tak sama dengan kita menyambut maulid sekadar memperingati hari kelahiran Nabi SAW dengan niat untuk membacakan balik sirah baginda,
Mungkin ada setengah tempat sampai membaca kitab-kitab hadis sempena memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Ada yang membuat ceramah dan sebagainya. Jadi semata-mata Syiah ada sambut Maulid, maka kita tak boleh sambut Maulid. Ini satu pemikiran yang saya katakan tadi terlampau simplistik. Dia tidak dapat membezakan. Dia mungkin binary kind of thinking. Kalau Syiah buat, kita tak boleh buat. Syiah pun sembahyang menghadap kiblat. Adakah kita tak boleh sembahyang menghadap kiblat? Syiah pun puasa bulan Ramadan. Kita pun jangan puasa bulan Ramadan lah lepas ni. Takut sama macam Syiah. Tidak. Kita tolak golongan Syiah ini adalah yang mana mereka itu bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, bercanggah dengan Al-Quran, dengan sunnah, ijma', qiyas dan sebagainya. Tapi kalau yang mereka masih tidak melanggar pegangan ahli sunnah wal jamaah, itu kita tidak perlu berbeza dengan mereka. Baik. Jadi kita tidak mahulah sampai orang keliru menuduh orang yang pergi berziarah kubur. Mereka sebenarnya sensitif. Mereka juga mungkin tidak begitu sensitif kalau kita sekadar pergi ziarah kubur begitu sahaja. Tapi mereka sensitif bila kita pergi ziarah kubur dan kita berdoa di tepi kubur. Kata mereka kita sudah menyembah kubur bila kita berdoa di tepi kubur. Kena faham bahawa berdoa di tepi kubur itu tidak dilarang, bahkan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW sendiri pernah berdoa di sisi kubur. Tapi kata dia itu lain. Nabi SAW berdoa di sisi kubur itu sebab Nabi SAW mendoakan untuk orang mati. Yang kamu berdoa tepi kubur, kamu minta dengan orang mati. Itulah yang dikatakan isu tawassul, menyebut nama orang yang soleh dalam doa kita. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada bezalah. Kita kata dengan kemuliaan Nabi-Mu, kau perkenankanlah doa kami. Sama ada kita sebut itu, kalau kita hidup zaman Nabi SAW masih hidup, boleh, bagus. Dan kalau kita hidup sekarang ini, selepas kewafatan Nabi juga, satu perkara yang dibenarkan. Kerana asas daripada tawassul itu adalah menyebut sesuatu yang mulia dalam doa. Yang sepakat misalnya menyebut Asma'ul Husna. Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Alim, iftah lana abwaba kulli khair, urzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiba. Misalnya itu tawassul dengan nama Allah. Nama Allah itu mulia. Ataupun sepakat juga antara kita tawassul dengan amal soleh. Ya Allah, satu masa dahulu aku pernah buat begini-begini. Sekiranya itu adalah amal soleh di sisimu, kau sembuhkanlah aku dari penyakitku ini misalnya. Itu juga sepakat dibolehkan kerana amal soleh ni mulia. Demikian orang soleh. Ya Allah, dengan keberkatan kemuliaan Nabi-Mu, Ya Allah dengan kesolehan Syekh Abdul Qadir Jailani, Ya Allah dengan keilmuan, kehebatan Imam Syafi'i misalnya. Kerana kemuliaan orang yang mulia tidak terbatal sebab mereka meninggal dunia. Kita fikir logik sajalah, orang Islam semua tahu Nabi SAW adalah insan yang mulia di sisi Allah. Kalau kamu kata boleh tawassul dengan Nabi SAW ketika baginda masih hidup, haram, bahkan berdosa kalau kita tawassul dengan Nabi SAW selepas Nabi dah wafat. Adakah kamu nak mengatakan bahawa Nabi SAW baginda hanya mulia ketika baginda masih hidup, tetapi hilang kemuliaan baginda selepas baginda wafat? Tidak mungkin. Ada juga orang bertanya, boleh ke tawassul kepada arwah adik kita? Ya Allah, dengan berkat Nabi, dengan berkat adik saya, kau perkenankanlah doa saya. Bergantung kalau adik kita tu seorang yang soleh, kerana keyword dia soleh. Dia bukan keyword dia hidup atau mati. Kerana adik saya dah mati, saya nak tawassul dengan dia. Bukan. Bukan kerana dia mati kita nak. Bahkan asalnya tawassul dengan kesolehan. Orang hidup kita boleh tawassul, orang mati kita boleh tawassul. Jadi kalau orang bertanya, bolehkah saya tawassul dengan adik saya, arwah adik saya dah meninggal, saya nak tawassul dengan dia, itu bergantung. Kalau adik itu orang yang soleh, mungkinlah terkenal pun di kampung kita, adik kita itu seorang wali Allah misalnya, kita bertawassul tu dengan sebab kesolehan dia. Kerana kita mengharap dengan menyebut nama orang yang soleh dalam doa itu menjadi sebab Allah perkenankan doa. Ini diajar oleh Nabi SAW, menyebut nama baginda ketika berdoa. Jadi Nabi SAW tidak pernah mengatakan berdoa dengan menyebut nama baginda itu hanya boleh kalau
baginda masih hidup. Ini hanya akal-akalan mereka yang anti kepada amalan tawasul. Tidak ada dalil kita sudah berhujah, berdebat dengan mereka. Mereka tidak ada dalil dalam bab melarang tawasul dengan orang yang telah meninggal dunia ini. Langsung tidak ada dalil. Sedangkan istighasah meminta tolong itu sama ada kepada orang hidup atau kepada orang mati, wajib dengan i'tiqad bahawa mereka sebenarnya tidak boleh memberi apa-apa pertolongan. Mereka hanya boleh dari segi sebab musabab sahaja. Yang memberi pertolongan secara hakikat adalah Allah Ta'ala. Sebab itulah Nabi SAW memberi panduan, idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu minta tolong, hakikatnya kamu minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta tolong dengan Allah, itu hakikat. Walaupun zahirnya kita minta tolong kepada manusia, minta tolong dengan bos, minta tolong dengan menteri, minta tolong dengan sultan, ya. Hakikat kita kena yakin bahawa mereka adalah makhluk seperti kita yang tidak boleh memberi apa-apa. Kenapa perantaraan? Ada orang tanya, belum masuk tajuk dalam macam-macam pertanyaan. Tak apalah, kita cuba jawab. Kerana perantaraan ini namanya asbab. Allah yang suruh, wabtaru ilaihil wasilah. Carilah wasilah, jalan. Jalan itu maknanya medium, perantaraan. Macamlah sebenarnya hakikatnya kita ini dijadikan kenyang, sihat, Allah yang jadikan. Tapi kenapa kita melalui perantaraan makan nasi? Kerana itu kan sebabnya, itulah hakikatnya, itu sebab. Kalau kira hakikat, tak payah makan. Allah yang bagi kenyang, Allah yang bagi kita hidup. Tapi kita disuruh berinteraksi dengan asbab. Ada asbab yang zahir, seperti makan jadi kenyang, berobat jadi sembuh. Yang menyembuh adalah Allah, itu sepakat. Dalam Al-Quran disebutkan, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku telah sakit, maka aku maka dia Allah yang menyembuhkan aku. Kalau hakikat begitu, tapi tidak menghalang kita menjadikan ubat sebagai perantaraan untuk kita sembuh. Kerana obat itu adalah asbab kepada kesembuhan. Padahal Allah boleh saja menyembuhkan seseorang tanpa orang itu berobat pun dia boleh sembuh. Begitu juga ada asbab yang syar'i. Tadi sebab yang hissi, yang kita boleh rasa, makan kenyang. Ada sebab yang syar'i, iaitu yang diajar oleh Nabi SAW, doa secara tawasul ini jangan kita pelekehkan. Kalau kita tidak nak amal, tidak masalah. Tidak ada ulama yang mengatakan haram. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib bertawasul, tidak ada. Tapi jangan kita pelekehkan, kerana insan yang mengajar doa tawasul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada golongan yang bermandai-mandai. Kata dia, tawasul ni masa Nabi hidup bolehlah, tapi Nabi dah wafat tak boleh. Yang itu perlu pada dalil. Kerana mengatakan tidak boleh itu adalah mengatakan haram. Haram ni hukum syarak. Hukum syarak perlu kepada dalil. Jadi saya setakat itulah saya jawab dulu soalan-soalan yang masuk. Mungkin saya tidak akan perhatikan sangat lagi kepada soalan. Saya akan fokus kepada tajuk kita pada hari ini sebelum kita pergi kepada sesi tadabbur, iaitu dakwaan kononnya hadis yang menggalakkan kita ziarah ke makam Nabi SAW itu adalah hadis yang palsu. Ini pun satu penyakit dalam masyarakat kita sekarang. Satu, yang ini sudah lama penyakit membuat dan menyebarkan hadis palsu. Ini sudah daripada dahulu lagi. Maka atas sebab-sebab lah, mungkin atas sebab politik, mungkin atas sebab perniagaan, mungkin atas sebab nafsu dan sebagainya, orang mereka-reka sesuatu perkataan, kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dosa besar. Ini dijanjikan dengan api neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berdusta atas namaku atau berdusta kepadaku dengan sengaja, maka sediakan tempat duduk dari api neraka. Itu satu penyakit lah. Cuma sama ada satu hadis itu palsu atau tidak palsu, itu adalah ijtihad para alim ulama. Kadang-kadang para alim ulama mereka khilaf juga. Sebab bila ijtihad, orang ini berpandangan macam ini, orang ini berpandangan macam lain. Jadi tidak mustahil berlaku satu hadis dinilai palsu oleh satu orang ulama hadis dan tidak dinilai palsu oleh ulama hadis yang lain. Mungkin dinilai dhaif, mungkin dinilai sahih. Bahkan ada beberapa hadis dalam sahih Muslim, Imam Muslim ulama hadis, beliau penilaian beliau tu dipandang tinggi oleh umat Islam. Tetapi ada beberapa hadis dalam sahih Muslim
dinilai oleh ulama hadis yang lain, iaitu Ibnul Jauzi, mengatakan hadis itu maudhu', palsu. Jadi kita kena faham palsu atau tidak palsu atau hadis itu adalah ijtihad ulama yang kaji. Ada kalanya mereka sepakat, kalau dah sepakat ulama kata palsu, jangan sekali-kali kita menyebarkan hadis tersebut, melainkan dengan tujuan untuk memberitahu yang macam ini adalah hadis palsu. Tetapi kalau ulama khilaf, sebahagian kata hadis ini palsu, sebahagian mengatakan hadis ini tidak sampai palsu, hanya dhaif sahaja, maka tidak bolehlah kita itu secara total menyalahkan orang yang meriwayatkan hadis itu sebagai hadis dhaif, kerana itu juga berdasarkan ijtihad ulama. Kalaupun kita nak berpegang hadis itu sebagai hadis palsu, tidak boleh kita membatalkan ijtihad ulama yang lain. Tetapi ada satu penyakit lagi, adalah memalsukan hadis yang tidak palsu. Hadis itu tak sesuai dengan pegangan dia, dengan pendirian dia, dia kata tak, itu hadis palsu. Ini juga satu penyakit. Ini juga dibimbangi, termasuk dalam amaran orang yang berdusta kepada Nabi SAW dengan sengaja. Baik, ulama yang terlebih dahulu menuduh palsu hadis-hadis tentang ziarah ke makam Nabi SAW adalah Ibnul Jauzi maupun Ibn Taymiyah. Dan masalah ini sudah secara konkret dibantah oleh ramai ahli hadis. Jadi tidak sepakat. Jadi pengkaji-pengkaji hadis ada yang mengatakan, hadis tentang ziarah makam Nabi ini hadis palsu. Tapi ada lagi ulama-ulama hadis yang lain, ramai sekali yang membantah dan mengatakan tidak, bahawa hadis ini tidak palsu. Antaranya dibantah oleh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang mana beliau ni memang ulama yang hebat dalam bidang hadis. Beliau bahkan mendapat gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, raja orang-orang Islam di dalam bab hadis. Jadi palsu tidak palsu itu memang boleh berlaku perbezaan pandangan di kalangan ulama. Tapi bila hanya seorang dua saja kata palsu, ramai ulama-ulama hadis yang hebat menilainya sebagai tidak palsu, itu kita akan merasakan selesa bahawa hadis itu sebenarnya tidak palsu. Tapi kalau sewenang-wenangnya tak selera yang kita kata palsu, itu sangat risiko tinggi. Dan qala Imam Munawi menaqalkan kalam Ibn Hajar Asqalani ini dalam kitab Faidul Qadir. Bila mengatakan qala, orang itu, ulama itu telah berkata, A'ni Ibn Hajarin. Yang saya maksudkan ulama itu adalah Al-Imam Ibn Hajar, Al-Hafiz Ibn Hajar. Wa bil jumlati faqal Ibn Taymiyah maudhu' ghairu sawab. Secara kesimpulannya, setelah dikaji hujah-hujahnya, dakwaan Al-Imam Ibn Taymiyah bahawa hadis itu palsu adalah dakwaan yang tidak benar. Ini pandangan Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Dalam kitab lain pula, Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, faidatun, ini satu faedah, satu maklumat untuk diketahui, turuku hadzal hadis kulluha dha'ifatun. Dari segi kajian hadis, turuk ni maknanya jalur periwayatan hadis tu daripada siapa. Jadi jalur dia bukan satu jalur. Di zaman kita pun kadang kita dapat satu berita tu daripada banyak jalur. Kita dapat berita orang ni kahwin, orang ni pun cakap, orang sana pun cakap, orang ini cakap. Mungkin salah seorang daripada yang cakap tu dia yang kaki pembohong. Kita tak selesa, betul ke orang tu dah kahwin? Biar betul dia ni banyak cakap bohong. Tapi berita yang sama disampaikan oleh orang lain juga. Dan orang tu tidak pembohong. Misalnya. Itu maksudnya ada banyak turuk, ada banyak jalur periwayatan. Dan kalau ikut kajian tentang hadis ini, semua jalur-jalur periwayatan itu adalah dhaif. Maknanya ada mungkin perawinya itu pelupa, tidak memenuhi syarat perawi yang sahih. Lakin sahhahu min hadis Ibn Umar Abu Ali bin As-Sakani fi iradihi iyahu fi athna'is sunanis suhah fi athna'is sunanis sihah lahu wa Abdul Haqqi fil ahkam fi sukutihi anhu wa Syekhu Taqiyuddin As-Subki minal mutaakhirina bi'tibari majmu'it turuqi wa asahhu ma warada fi dhalika. Baik. Jadi asalnya jalur-jalur yang pelbagai ini kalau dinilai satu persatu,
jalur ni ada masalah kat sini. Jalur ni ada masalah pada perawi ni. Jalur ni pula ada masalah begini begitu. Maka jalur-jalur ini ada masalahnya, jadi dikira dhaif. Akan tetapi isi kandungan hadis ini dinilai sahih, diambil daripada hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Ali bin As-Sakan, ketika mana dia meriwayatkan hadis itu di dalam sunan-sunan yang sahih yang beliau susun. Begitu juga Abdul Haq dalam kitab Al-Ahkam, kerana beliau tidak menkomen, beliau diam tentang hadis itu. Ada setengah ulama hadis, mereka membuat satu kaedah yang mana hadis yang mereka tak komen, maknanya hadis itu okey. Sebab tu kadang-kadang disebut ma'asukutihi itu, mengatakan maknanya di sisi beliau hadis itu tak ada problem. Kerana kalau ada problem, beliau akan komen, begini problem dia. Bila beliau diam, menunjukkan beliau berpandangan hadis itu tidak masalah. Dan demikian daripada Syekh Taqiyuddin As-Subki rahimahullah ta'ala, daripada kalangan ulama-ulama Syafi'iyah, ulama hadis yang mutaakhirin, mereka juga menilai hadis kerana bila diambil keseluruhan jalur-jalur itu, dia menjadi kuat. Kalau kita kata satu jalur ni orang ni pelupa, satu jalur ni macam terputus, satu jalur ni, tapi bila lihat secara keseluruhan, kemungkinan besar bahawa riwayat itu benar. Itu maksudnya bi'tibari majmu'i turuq, dengan mengambil kira keseluruhan jalur-jalur itu tersebut. Dan yang paling sahih daripada apa yang warid dalam bab ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, min tariqi Abi Sakhrin Hamid bin Ziyadin an Yazid bin Abdullah bin Qusaytin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Marfu'an ni maknanya dinisbahkan kalam ini kepada Nabi SAW. Lawannya adalah mauquf. Kalau mauquf, maknanya kalam itu sebenarnya kalam sahabat, bukan kalam Nabi SAW. Kalau marfu', walaupun itu daripada diberitahu oleh sahabat, tapi sebenarnya itu adalah kalam Nabi SAW. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salama. Tidaklah seorang pun daripada kamu datang menziarahi kuburku dan memberi salam kepadaku, kecuali melainkan Allah mengembalikan kepadaku ruhku sehinggalah aku menjawab salamnya. Jadi ini menceritakan tentang memberi salam kepada Nabi SAW ketika menziarahi baginda. Berarti ini adalah selepas kewafatan baginda SAW. Kalau sebelum kewafatan baginda, tidak akan adalah kata raddallahu alayya ruhi, Allah mengembalikan ruh saya, tidak adalah cerita macam itu. Maknanya ini jelas sebagai salam kepada Nabi SAW selepas kewafatan baginda, iaitu mencangkupi menziarahi kepada kubur baginda sallallahu alaihi wasallam atau makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadzal hadits sadara al-Baihaqi al-bab talkhisul habir fi takhrij ahadits Rafi'il Kabir. Jadi hadis inilah yang dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi berkaitan dengan menziarahi makam Nabi SAW. Begitu juga Al-Hafiz Az-Zahabi. Qala Az-Zahabi. Ini dalam kitab Ad-Durarul Muntasirah fil Hadits Al-Mushtahirah yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullah ta'ala, bila menaqalkan kalam Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Qala Az-Zahabi turukuhu kulluha layyinatun yaqawi ba'daha ba'da. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, jalur-jalur periwayatan hadis tadi kulluha layyinah. Layyin kalau dari segi bahasa maknanya lembut. Tapi dari segi istilah hadis maknanya tak kuatlah. Tidak sampai darajat sahih. Semua tu jalur tu ada masalah sini sikit, sini masalah sikit. Jadi layyin, ada sedikit ketidakkuatan di situ. Tetapi yuqawi ba'daha ba'da. Sebahagian daripada jalur itu bernatijah menguatkan jalur yang lain. Li'anna ma fi riwatiha muttahamun bil kizib. Kerana tidak ada pula perawi itu yang dituduh berdusta. Sebab kalau hadis palsu, walaupun banyak, tidak saling menguatkan. Ini banyak ni jalur hadis palsu ni. Tapi semuanya hadis jalur-jalurnya itu palsu. Itu tidak menguatkan, saling menguatkan. Tapi ini tidak sampai
palsu bila disebut ma fi ruwatiha muttahamun bil kizbi, tidak ada pun di kalangan perawi hadis ini yang dituduh berdusta, maknanya tidak sampai palsu. Maknanya sekadar dhaif. Bila sekadar dhaif, jalur yang banyak akan menjadikan isi hadis itu menjadi kuat. Qala wa min ajwadiha isnadan hadithu Hatibin man zarani ba'da mauti fa ka'anna mazarani fi hayati. Tengok, siapa antara kita yang tidak nak ada peluang menziarah kepada Nabi SAW. Tentu setiap orang pada kita nak dapat berziarah kepada Nabi SAW. Tapi kita tidak hidup di zaman Nabi SAW. Maka riwayat ini menjadi dorongan untuk kita ziarah ke makam Nabi SAW. Sebenarnya tidak ada masalah sangat kalau kita mengaji fiqh tentang ini, tentang ziarah kubur Nabi SAW ini. Tinggal lagi ada fatwa yang syadz, yang ganjil daripada Al-Imam Ibn Taymiyah yang memfatwakan haram menziarah kepada makam Nabi SAW, atau haram bermusafir untuk ziarah makam Nabi SAW. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan yang timbul daripada fatwa yang syadz ini, yang ganjil inilah diceritakan supaya kita itu tidak menjadi ragu-ragu. Tapi secara umum orang Islam sudah macam terima bahawa ziarah makam Nabi SAW itu satu perkara yang baik. Bahkan kalau kita lihat di Masjid Nabawi, sentiasa penuh manusia itu silih berganti untuk mengambil peluang berziarah kepada Nabi SAW. Jadi disebutkan di sini, barang siapa yang menziarah saya selepas kewafatan saya, seolah-olah dia menziarahi saya ketika hayat saya. Akhrajahu Ibnu Asakir wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Asakir dan ulama-ulama yang lain. Baik. Okey. Minta maaf ya kalau ada kawan-kawan yang ikut secara live lah, especially yang berfahaman Wahabi. Memang saya terpaksa sebutlah ni kerana memang pengarang kitab Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin juga menyebut perkataan Wahabi di sini. Sebab ada orang dia kalau tanya dia, awak Wahabi, dia tak mengaku. Tapi kalau dikritik Wahabi, dia marah. Mungkin taqiyah dia itu tidak menjadi. Kalau awak memang betul bukan Wahabi, apa masalah lah kalau orang kritik Wahabi. Macam kita lah, kita mungkin dituduh Syiah, dituduh Mu'tazilah. Tapi kita okey saja kalau Syiah dikritik. Bahkan kita juga turut mengkritik. Kita okey saja kalau Mu'tazilah dikritik. Bahkan kita turut mengkritik Mu'tazilah. Tapi mereka-mereka ini tidak okey kalau dikata Wahabi. Tapi tidak okey juga kalau Wahabi dikritik. Ini orang ada masalah jiwa, krisis identiti. Gurau-gurau sahaja, ini mungkin dipanggil sindrom siput babi. Apa pula sindrom siput babi ni? Pak ada, saya ingat dulu teka-teki. Orang buat teka-teki. Cuba teka. Kenapa siput babi itu dia jalan slow? Jadi masing-masing tekalah. Sebab dia tak ada kaki. Sebab cengkerang dia tu menyusahkan dia nak gerak. Tapi biasalah nature teka-teki ni, jawapan tu tidak straightforward macam itu. Jadi bila tanya habis, apa jawapan dia? Oh, sebab siput babi jalan slow. Sebab sambil dia jalan tu dia sibuk berfikir, aku ni siput ke babi sebenarnya? Aku ni siput ke babi? Kenapa orang panggil siput babi? Jadi oleh kerana dia asyik berfikir, kan orang tengah berfikir tu jalan dia slow. Jadi macam Wahabi lah. Aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Ahli sunnah ke Wahabi? Kalau kata Wahabi, marah. Kalau Wahabi dikritik, ahli sunnah diangkat, tak suka juga. Itu masalah. Ada satu teori baru, kata Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin, hafizahullah, yang dimunculkan oleh ustaz-ustaz Wahabi. Iaitu, jika ada satu, apatah lagi dua perawi yang tidak diketahui, maka hadis tersebut adalah palsu. Ini akal-akalan lah. Kerana semata-mata ada perawi yang majhul di sisi ulama hadis, tidak menjadikan hadis itu palsu. Yang menjadikan hadis itu palsu, kalau ada perawi yang muttaham bil kizib. Ada perawi yang dituduh sebagai berdusta. Ada dah orang marah. Cik Kamil marah. Kat kepala otak dia ni Wahabi je. Hati dah tak tenang. Bukan kat kepala otak ni, kat buku muka surat 183. Cik Kamil dah boleh beli buku ni. Penziarah kubur bukan penyembah kubur. Muka surat 183 banyaklah dalam buku ni. Sebab memang beliau yang selalu tuduh orang sembah kubur tu Wahabi. Aku kata orang kuburiyun, penyembah kubur tu adalah Wahabi. Jadi banyak. Salah satunya muka 183 ya. Dalam hati saya alhamdulillah tidak ada Wahabi.
dalam otak adalah kita fikir masalah umat ni, salah satunya adalah masalah Wahabi. Baik. Jadi mereka kata kalau ada satu atau dua perawi yang majhul, maka hadis itu jadi palsu. Ini mereka bawa pandangan yang tidak dipegang oleh ulama-ulama hadis. Kerana jelas ini membuktikan orang-orang Wahabi ini mengaku kononnya ahlul hadis, tapi mereka tidak mendalami ilmu hadis. Kalau mereka mendalami ilmu hadis, mereka akan rasa malulah untuk mendakwa dakwaan yang bercanggah dengan pegangan ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis menganggap wujudnya perawi majhul dalam riwayat menjadikan hadis itu dhaif, bukannya menjadikan hadis itu palsu. Next, insya-Allah di muka surat 184 Cik Kamil fikir baik-baiklah nak join live kita ni, sebab di muka surat 184 first ayat dia Wahabi. Wahabi yang melarang ziarah ke makam Nabi sallallahu menggunakan hadis berikut. Kita nak tengok apa yang dalil-dalil so-called dalil-dalil yang menyebabkan Wahabi menyangkakan dia berada pada pihak yang betul. Cik Kamil ni Wahabi ke bukan, wallahu alam, tapi biasanya yang sentap dengan Wahabi ni Wahabi lah tu, biasanya lah. Baik. Kita teruskan dengan tadabbur. Tadabbur ni insya-Allah tidak ada Wahabi. Cik Kamil dialu-alukan untuk terus mengikuti live kita. Sebab tidak ada lah. Tadabbur ni saya dah cek tadi. Kita tidak ada cerita tentang Wahabi. Saya akan cuba share screen kepada yang mengikuti kuliah direct secara Zoom. Yang mengikuti secara live boleh dengar sajalah yang live di Facebook, live di TikTok. Yang mengikuti secara Zoom saya akan cuba share screen. Baik. Jadi kita masih lagi dengan mengambil tadabbur dari surah Al-Fatihah, dan kita masih sebenarnya dalam ayat ataupun peringkat yang sangat awal, iaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim wa fiha sab'un wa ishruna mas'alatin. Bismillahirrahmanirrahim ni ada 27 isu yang dibincangkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita pilih-pilih lah, ada sebahagian isu tu saya tengok terlampau teknikal untuk kita kongsikan dalam sesi tadabbur. Kerana tadabbur ni lebih kita nak mengambil pengajaran. Tapi saya pun tidak mahu juga mentang-mentang tadabbur, saya hanya tadabbur sesuka hati saya saja. Tidak ada panduan daripada para alim ulama, saya tidak berani. Jadi kita ambil pertengahan. Kita tidak tadabbur bebas macam setengah orang yang tadabbur tapi menyalahi daripada tafsir-tafsir yang muktabar. Kita tidak mahu sampai macam itu. Jadi kita ambil panduan daripada tafsir. Tapi kalau tafsir, kadang tu dia terlampau teknikal, dia cerita dari segi bahasanya, dari segi nahunya, yang mana mungkin tidak menepati tujuan kita adakan kelas tadabbur yang lebih kepada mengambil pengajaran manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. So we try to strike a balance between tadabbur yang bebas, tidak ada panduan, dengan yang terlampau teknikal. We try to walk the middle path antara dua pendekatan ini. Baik, jadi kita pergi kepada poin yang ke-8, iaitu disebutkan di sini bahawa syariat kita ini menggalakkan, saya tunjuk ini yang bahasa Arab, yang faham bahasa Arab, fahamlah. Yang tidak faham pun saya tidak baca yang bahasa Arab tu kerana nak menjimatkan masa kita. Jadi syariat kita menggalakkan untuk kita menyebut Bismillah, Al-Basmalah, maknanya Bismillahirrahmanirrahim, pada setiap perbuatan yang kita nak lakukan. Ini tak perlu risaulah. Saya rasa ini kita boleh sepakat, golongan-golongan mana pun boleh terima bahawa kita nak buat apa-apa, nak makan ke, nak minum ke, nak sembelih binatang ke, bahkan nak jimat. Jimat ni kan nampak macam satu benda yang
orang kata macam seolah-olah semata-mata pleasure, semata-mata kelazatan, tapi kena ingat jimat itulah yang menjadikan manusia ni berzuriat keturunan. Kita ni yang kata kita kan ini ustaz ke, kita ni orang soleh lah, ya, orang wali sekalipun, mereka itu kan wujud terhasil daripada jimat. Jadi jimat ini satu benda yang dilakukan dalam pernikahan, satu benda yang ada elemen amal soleh. Kerana kalau dilakukan luar pada pernikahan, iaitu zina, itu jadi haram. Tiba-tiba dia lakukan dalam ikatan perkahwinan, maka dia buat yang halal, makanya ada pahala di situ. Maka nak jimat pun bismillah. Nak bersuci, nak rukubul bahri ni kalau terjemahannya menunggang lautan, maksudnya kita nak bermusafir guna jalan laut atau jalan udara. Jalan udara lagi merisaukan sebenarnya. Sebab kalau jalan laut, kalau kita terjatuh tu masih ada harapan lah untuk kita berenang atau berpaut pada sesuatu. Tapi kalau na'udzubillah, kalau jalan udara jatuh, secara adatnya tu tidak ada harapan lah. Bahkan boleh sampai hancur berkecai. Na'udzubillah. Kami pernah bila naik kapal terbang tu bergoyang. Bergoyang tu agak biasa, tapi pengumuman yang dibuat oleh pilot tu agak ataupun pemugara tu agak membimbangkan lah. Kata dia berlaku turbulence atau gangguan ni, harap dia minta supaya penumpang pastikan tahu pintu kecemasan. Allah Rabbi, kita dah risau kalau sampai na'udzubillah lah ya. Kalau kata dalam keadaan flight tu menjunam ke bawah, apa yang kita nak buat? Kita nak lompat keluar tingkap tak boleh. Kalau lompat pun sama saja, akhirnya akan terhempas juga. Jadi baca bismillah. Di zaman ini, zaman Imam Qurtubi, belum ada lagi kapal terbang, jadi beliau tidak cakaplah rukubul jawi, nak menunggang udara atau bermusafir guna jalan udara, beliau tidak sebut. Tapi beliau sebut rukubul bahri, kerana masa itu ramai orang yang bermusafir jauh-jauh tu mereka gunakan jalan laut. Ila ghairi zalika minal af'al, dan apa-apalah perbuatan-perbuatan, nak makan, nak minum, nak memandu, nak apa, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Elok juga nak masuk live pun bismillah. Nak masuk live pun bismillahirrahmanirrahim. Tak tahulah, mungkin kena auzubillah minasyaitanirrajim juga. Banyak juga yang masuk live ni mengganggu live orang, macam-macam komen-komen yang bukan-bukan. Elok kita baca auzubillah minasyaitanirrajim, supaya kita itu dilindungi oleh Allah daripada syaitan. Jadi kita marah-marah pula, kita jadi berbalah pula dalam majlis ilmu. Dan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga dikuatkan, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala majlis ilmu kita ini. Jadi mana dalil? Sebenarnya benda ini sudah disepakati ya. Perkara-perkara yang kita nak buat tu, kita mulakan dengan bismillah tu sunat ya. Orang awam pun tahu, cuma dia tinggal dia buat tak buat lah. Kadang-kadang orang tu lupa, dah lapar sangat, dapat pula makanan kegemaran dia, dah tak ingat nak bismillah, lupa, bukan dia tolak. Tapi sekadar pencambahan ilmu, Allah Ta'ala berfirman, ini antara dalil-dalil kita itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi, maka makanlah daripada sembelihan yang dibacakan nama Allah ke atasnya. Maknanya dibacakan bismillahirrahmanirrahim. Difahami dalam mazhab Syafi'i, berarti yang menyembelih itu mesti orang Islam lah. Walaupun dia tak baca bismillah, bismillah itu sunat dalam mazhab kita, tapi dia orang Islam. Maknanya bila orang Islam, dia betul menyembelih dengan nama Allah. Wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Dan Allah berfirman, kamu naiklah, yakni bahtera itu dengan bismillah, dengan membaca nama Allah. Baik. Dan bersabda Rasulullah SAW, aghliq babaka wadhkur ismallah. Tutup pintu pun sebut nama Allah. Padam lampu pun bismillahirrahmanirrahim. Tutup kita punya bekas-bekas kan. Kadang-kadang kita bila makan malam, kita dah tak tutup, kita biar je terdedah. Jangan. Jadi ada orang ingat ini adat orang tua-tua je. Orang tua-tua kita dulu selalu marah
kalau kita tak tutup makanan kita. Tak, ini sunnah sebenarnya. Cuma tambahan lagi, Nabi SAW mengatakan wa khamir ina'aka, tutuplah bekas-bekas kamu tu wadhkur ismallah, baca bismillah. Sebab kita tak tahu selain daripada makhluk-makhluk yang zahir, cicak, tikus, lipas, ada juga makhluk-makhluk yang tidak zahir di mata kita, jin dan sebagainya. Jadi bila kita baca bismillahirrahmanirrahim tu, insya-Allah ya, kita terpelihara daripada yang tidak elok tadi. Kemudian minuman kita juga, bila kita tutup minuman kita juga, kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalam hadis yang lain, ini khusus tentang jima ya. Tapi doanya tu selain pada bismillah tu ada tambahan lah ya. Nabi SAW bersabda, "Lau anna ahadakum idza arada ayatiya ahlahu qala." Kalaulah salah seorang daripada kamu itu dia ingin bersama dengan isteri dia, lalu dia membaca bismillah. Nak bersama dengan isteri pun bismillah. Kemudian ada doa tambahan, iaitu Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhilah daripada kami akan syaitan dan jauhilah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kami. Maknanya kalau dengan hubungan suami isteri itu Allah kurniakan zuriat, kita minta Allah jauhkan syaitan daripada zuriat kita. Jadi sekiranya Allah takdirkan untuk pasangan suami isteri tadi itu anak dalam hubungan yang tersebut, maka insya-Allah ya, syaitan tidak akan mampu memudaratkan dia sebab dah dibentengkan dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini amal lah semua, tak kisahlah ya, ahli sunnah ke wahabi ke, ya amal je lah. Ini sunnah daripada hadis ya. Ini hadis-hadis yang sahih ya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, ya ulam, wahai kan budak ya. Ataupun dalam bahasa orang putih mereka kata yang boy ya. Samillah, bacalah bismillah, wa kul bi yaminika, dan makanlah dengan tangan kamu, wa kul ma yalika, dan makanlah daripada yang hampir dengan kamu. Ini adab, adablah makan. Kadang-kadang kita tu bila dalam kenduri terutamanya, kita dah suka satu makanan tu, kita ambil yang dekat dengan orang lain, jangan, kita ambil yang dekat dengan kita dahulu. Nanti mungkin orang lain akan sampaikan yang jauh daripada kita ya. Kemudian Nabi SAW bersabda yang bermaksud sesungguhnya syaitan akan menghalalkan makanan yang tidak disebut bismillah. Ataupun orang yang bersembelih, Nabi SAW juga menyarankan fal yazbah bismillah. Hendaklah kamu tu membaca bismillah. Jadi meraihkan khilaf, ini namanya meraihkan khilaf ya. Kadang orang tak faham. Dia kata kita raihlah khilaf belapang dada. Lalu dia buat perbuatan yang tidak sah di sisi sebahagian ulama. Itu tidak dinamakan meraihkan khilaf. Kalau betul meraihkan khilaf, kita usaha supaya perbuatan kita itu sah di sisi semua ulama. Jadi walaupun mazhab kita kata tak wajib bismillah masa sembelih binatang, hanya sunat saja, tapi untuk meraihkan khilaf, iaitu mazhab yang mengatakan wajib, maka kita pastikan masa kita nak sembelih tu kita baca bismillah. Baik. Kemudian ada satu orang, ini amalan, siapa yang nak amalkan boleh beramal lah. Ini sandarannya daripada hadis Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Uthman bin Abil As, dia mengadu sakit pada badan dia. Sejak dia masuk Islam dia kata sakit-sakit badan ya. Kadang-kadang ini ujian yang dihadapi oleh orang mu'allaf untuk menguatkan lagi keimanan dia. Bila dia masuk Islam je, dulu perniagaan dia maju, sekarang perniagaan dia jatuh mundur atau bankrupt. Dulu misalnya sebelum masuk Islam, baik dengan kawan dia, bila masuk Islam dah bermusuh. Jadi dia macam sahabat Nabi ni, beliau diuji, Uthman bin Abil As ni diuji bila masuk Islam, badan sakit-sakit. Kalau orang yang tak kuat iman, nanti dia kata, agaknya Islam ni agama yang tak betul kot. Sejak aku masuk Islam ni asyik sakit je. Islam ni agama tak betul kot. Sejak aku masuk Islam, bisnes aku macam tak maju je. Jadi diuji. Jadi bila beliau mengadu kepada Nabi SAW, Nabi SAW memberi panduan ya, supaya letakkan tangan
ke atas bahagian yang sakit daripada badan itu, lalu baca bismillah sebanyak 3 kali. Ini amalan yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabat yang sakit-sakit badan. Mungkin kita yang ada sakit-sakit ni, lutut ke apa ke, kita boleh ikhtiar ikut saranan Nabi SAW, yang menyembuhkan tetap Allah juga. Tapi ini ikhtiar kita, ini namanya ikhtiar syar'i. Kalau kita makan ubat tahan sakit, ubat apalah untuk hilangkan sakit tu, itu namanya ikhtiar dengan sebab yang hissi. Sebab yang boleh physical cause. Adapun kita ikhtiar dengan baca bismillah sebanyak 3 kali di tempat yang sakit, itu adalah ikhtiar secara syar'i. Secara syaraknya dibolehkan kita membaca bismillah dengan niat moga-moga Allah sembuhkan. Kalau nak tunggu kajian sains dulu, apa kaitan bismillah dengan penyakit tu, itu mungkin tak jumpa lah. Kerana dia bukan sebab yang hissi. Dia bukan sebab yang fizikal, bukan. Baik. Jadi kemudian baca 7 kali a'udzu biizzatillah wa qudratihi, ataupun boleh jadi juga a'udzu billah wa qudratihi. Dalam bracket dia maknanya ada kemungkinan a'udzu biizzatillah, aku berlindung dengan kemuliaan Allah Taala dan juga dengan kekuasaannya, ataupun boleh saja a'udzu billah terus, aku berlindung dengan Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, daripada kejahatan apa yang aku sedang dapati alami ni, wa uhadiru, dan yang aku tidak suka. Jadi pertama, kita katalah kita sakit di sini, sakit di sini, kita baca 3 kali bismillah, 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 ataupun nak baca penuh pun boleh lah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau ikut lafaz hadis ni, kita baca bismillah 3 kali. Kemudian kita baca 7 kali a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, a'udzu biizzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, sebanyak 7 kali. Bismillah 3 kali. Ada doakan hidayah kepada saya, amin, amin. Syukur doakan hidayah pada saya. Kemudian baca a'udzu billah ataupun biizzatillah. Kalau nak senang a'udzu billah, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru sebanyak 7 kali. Dan semua ini sabit fi sahih. Ini adalah hadis yang sahih, yang sabit dalam riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Majah, Imam Tirmizi, bahawa Nabi SAW memberitahu yang menjadi pendinding antara jin dan juga aurat anak Adam. Kan kita orang Islam percaya wujudnya jin, tapi kita bukanlah nak pergi sembah jin pula, ataupun nak bersekongkol dengan jin, tidaklah. Tapi kita tahu bahawa makhluk yang namanya jin ni wujud, tapi dia dinisbah pada kita gaib, tapi tak nampak, tapi kita nisbah pada dia nampak. Itu masalahnya tu. Kita tak nampak jin, tapi jin nampak kita. Dan kita ni ada aurat, bahagian-bahagian kita yang mengaibkan. Jadi macam mana kita nak tutup supaya jin tak nampak? Iaitu apabila dia masuk ke tempat tandas lah, kita katakan, kat tandas lah selalunya aurat kita ni terbuka. Kalau macam luar tandas, kita selalu berpakaian proper. Tapi dalam tandas, nak mandi lah, nak buang air lah. Jadi aurat kita terbuka. Jadi dia nak supaya terlindung daripada pandangan jin, bacalah bismillah. Dan Al-Imam Daruqutni meriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Sayyidatina Aisyah memberitahu Nabi SAW apabila ingin berwuduk, baginda akan bismillah terlebih dahulu, barulah baginda mengalirkan air itu ke tangan baginda. Baca bismillah terlebih dahulu. Jadi ini adalah sunat dalam mazhab kita, baca bismillahirrahmanirrahim ketika berwuduk bersuci. Ada mazhab, tidak silap saya, yang mengatakan wajib baca bismillah. Kemudian lagi, ini satu, sebenarnya bismillahirrahmanirrahim ni dari segi akidah dia menjadi hujjah terhadap golongan Qadariyah.
Dan juga yang selainnya lah di kalangan ahlul bid'ah. Qadariyah ni adalah ahlul bid'ah. Dia ni buat bid'ah dalam akidah. Dia kata Allah jadikan manusia, kemudian manusia itu dia berkuasa dengan sendiri. Manusia buat apa-apa tu dengan kuasa dia sendiri, bukan dengan kuasa Allah. Jadi kalau begitu, ada dua kuasa lah. Satu kuasa Allah, satu kuasa manusia. Sebab itu ulama berfatwa bahawa mazhab Qadariyah ini bukan sahaja bid'ah, bahkan menjadi kufur. Kerana syirik. Ada banyak kuasa lain daripada kuasa Allah. Jadi, bismillah saja sudah jadi hujah ke atas mereka. Kerana Allah SWT sendiri memerintahkan kita apabila kita nak buat sesuatu, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya sebenarnya perbuatan kita itu adalah dengan kekuasaan Allah, bukan dengan kekuasaan kita. That's why kita kena ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim itu. Bukannya apa tu? Yang di TikTok ni boleh tak jangan berbalah sangat. Ya, berbalah nantilah. Kalau ada yang kacau-kacau itu, kita jangan layan saja. Dia orang kalau tidak layan, dia diamlah. Kita fokus kepada majlis ilmu terlebih dahulu. Ya. Kalau nak berbalah, kita buat sesi live. Tajuknya, jom berbalah misalnya. Ataupun jom berdebat. Kita buat sesi khas macam itu. Nak buat tajuk apa, nanti fikirkanlah. Ni kita majlis ilmu ni, kita cuba fokus kepada ilmu terlebih dahulu. Baik. Jadi, kita berhujah melawan golongan Qadariyah, golongan yang menafikan takdir Allah itu dengan bismillah saja. Kerana makna bismillah tu billah, dengan Allah sebenarnya. Wa makna billah ai bi khalqihi wa taqdirihi. Dengan ciptaan Allah lah dan dengan takdir Allah lah. Kita itu dapat capai apa yang kita capai. Jadi jangan kita terpengaruh dengan fahaman Qadariyah yang mengatakan Allah cipta manusia, lepas tu manusia ada kuasa sendiri. Jangan. Memang Allah ciptakan kita, tapi apa yang kita lakukan juga adalah ciptaan Allah. Jelas dalam Al-Quran Allah berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan kamu, kita ni makhluk Allah. Dan apa-apa yang kamu lakukan, juga amal perbuatan kita adalah makhluk Allah juga. Mungkin kita lajak lagi 10 minit, sebab kita tadi meraihkan kawan-kawan yang masuk lambat sikit tadi, kita start lebih kurang 9.40 So around 10.40 insyaAllah kita akan berhenti. Dan sebahagian ulama' mengatakan makna daripada perkataan bismillah iaitu aku bermula dengan pertolongan Allah. Bada'tu bi'aunillahi wa taufiqihi wa barakatihi. Kalau boleh kita hadirkan makna tu. Jangan kita bismillah di mulut saja, bagus sudah bismillah tu sudah bagus. Tapi kalau kita boleh hadirkan bismillah ni, maknanya aku buat ni Allah yang tolong. Aku buat ni Allah yang bagi taufik. Kalau aku tidak dapat pertolongan, taufik, barakat daripada Allah, sia-sia sahaja perbuatan. Ya Allah, ada lagi lah yang tanya-tanya ni. Susah sangat ke nak doa terus kepada Allah. Kenapa perlu buka pintu kesesatan meminta lah. Ini nantilah tengok tajuk istighosah tu dah terang panjang lebar. Jabatan Mufti Negeri Sembilan pun dah terangkan. Kamu masih ta'assub dengan, kamu pun minta tolongan makhluk juga. Jangan nak bohong lah. Cuma kamu tak faham. Kamu kata minta tolongan makhluk yang hidup boleh. Makhluk yang hidup pun tak boleh. Kalau kamu iktikad makhluk yang beri. Sama saja. Jadi nantilah bila datang tajuk-tajuk yang kita bincang isu tu, kamu datang tanya lagi. Kita tengah tafsir, kita tengah tadabbur sekarang ni. So kita nak fokus kepada isu tadabbur. Nak tanya boleh, biar pada masanya. Tapi tanya nak faham lah. Kalau tanya nak hentam, sampai bila pun kamu tak faham. Banyak Wahabi datang tanya nak hentam. Bila tanya nak hentam, kita terang bawa dari hadis, dari Quran pun dia tak faham. Baik. Jadi maksud bismillah ini kita hadirkan dalam hati kita. Bila kita nak minum pun, nak minum, tak ada air pun ni, contoh je. Kita nak minum, bismillah tu kita hadir dalam hati ni, kita ingat. Kita boleh minum ni pun dengan kurniaan Allah. Kalau Allah tidak kurniakan, setis air pun kita tak boleh minum. Jadi, bila kita hadirkan makna itu, baru lebih lazat amalan bismillah itu. Berbanding kalau kita hanya bismillah kosong begitu saja. Dan ini sebenarnya adalah pengajaran daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya
iaitu supaya kita menyebut nama Allah ketika kita mula membaca Al-Quran, ketika kita mulakan apa-apa sahaja perbuatan-perbuatan ya, yang baik, yang elok, itu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, supaya ada keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ni saya kaburkan dia punya tulisan tu sepatutnya dengan warna hitam. Kalau perasan dia warna grey, maknanya saya tidak akan huraikan. Ini betul-betul teknikal bahasa saja. Kalau kelas tadabbur kita pergi kepada benda-benda yang teknikal, bahasa, nahwu, apa semua, balaghah dan sebagainya, bimbang tadabbur nanti terkubur. Baik. Ini mungkin kita boleh cerita, memang dia ada elemen bahasa, tapi dia ada tadabbur juga kat sini. Kenapa kita sebut tambah ismun? Memanglah itu ayat Quran, tapi ulama kaji. Kenapa ada ismun? Kenapa tak billah saja? Kan sepatutnya dengan Allah. Kenapa kita nak kena tambah ismun tu? Ismun tu makna nama. Kenapa kita kata billah dengan Allah? Kenapa kita sebut ismun dulu? Bismillah. Jawapan mudahnya, kerana itu yang warid dalam Al-Quran. Betul. Maksudnya ulama nak kaji hikmahnya kenapa. Jadi ada ulama mengatakan ditambah ismun tu jadi bismillah instead of billah saja, kerana nak mengagungkan sebutan Allah Ta'ala, nak membesarkan. Jadi kita tidak terus billah, kita tambah bismillah dengan nama Allah. Jadi kalau kita manusia pun, kita kata ini misalnya dengan di atas nama Seri Paduka Baginda yang teragung. Kita tak kata dari Seri Paduka saja, kita sebut di atas nama Seri macam tu. Ini dari segi bahasa ya, bukan nak samakan Allah dengan yang teragung, tidak. Mana nak faham kenapa ditambah ismun, untuk menunjukkan tambahnya kebesaran, keagungan itu. Dan ada juga ulama mengatakan ada ismun itu supaya dia tidak jadi sumpah. Sebab billah ni lafaz sumpah. Kalau billah terus, mungkin disangkakan itu sumpah. Jadi bila bismillah, oh ini bukan sumpah. Ini untuk mengambil barakah, tabarruk. Jadi tabarruk pun satu benda juga yang Wahabi isu-isukan. Tabarruk begini-begini. Padahal tabarruk itu mengambil berkat ini salah satu asbab syar'i. Mereka gagal faham beza antara asbab kononnya membuka pintu kesesatan lah apa semua. Kalau kamu tak faham akidah, kamu makan ubat juga boleh sesat. Orang mana ada makan ubat boleh sesat? Ya, kalau kamu makan ubat dengan itikad ubat yang menyembuhkan, ya sesat. Kalau begitu jangan makan ubat lah supaya tak sesat. Kan bodoh. Wahabi ni ramai yang bodoh. Tak maaf lah. Kalau nak cerdik balik, tinggalkan fahaman yang membodohkan akal macam itu. Baik. Kemudian, okey. Ulama berbeza pandangan. Kenapa ada tu? Tua saya bersin. Dia dengar kuliah sambil kat dapur. Baik. Kenapa kita kata bismillah tu? Apa makna ba di situ? Ada sebahagian ulama mengatakan itu sebenarnya adalah perintah. Ba tu sebenarnya ada elemen perintah. Macam mana pula perintah? Dia bahasa Arab ni dia ada takdir. Ada orang memandai-mandai saja takdir itu takdir ini, padahal tak masuk pun logik takdir dia tu. Hanya kan nak cover line. Tapi kalau kena caranya, memang ulama-ulama bahasa, ulama-ulama tafsir menerima konsep takdir. Takdirnya maksud apa? Bukan takdir makna takdir Allah tu. Maksudnya kita assume ada perkataan. Walaupun perkataan itu tidak disebut, tapi assumption itulah perkataannya. Iaitu apa? Iaitu ibda bismillah. Disuruh kita itu mulai dengan bismillah. Mulailah dengan nama Allah. Takdirnya begitu. Ibda tu tak ada. Mana ada orang ibda bismillah? Tidak ada. Orang semua bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita assume bismillahirrahmanirrahim itu maksudnya ibda bismillah. Mulailah dengan nama Allah. Ataupun ada yang mengatakan maknanya khabar. Khabar ni makna kita cerita. Bukan kita suruh, kita cerita. Itu takdirnya, iaitu assumptionnya adalah ibtada'tu bismillah. Aku telah mulai dengan nama Allah. Jadi ini khilaf lah dalam ulama
ahli tafsir, ahli bahasa. Ada yang mengatakan bismillah tu dengan makna perintah, ibda bismillah, mulailah dengan nama Allah. Ada yang mengatakan bismillah tu dengan makna khabar, ibtada tu bismillah, aku telah mulai perkara ini dengan nama Allah. Yang ini juga saya tidak sentuh kerana ini juga isi terlampau teknikal, mungkin tidak sesuai dengan kelas tadabbur. Seterusnya, kenapa kita tulis bismillah tu tidak tulis alif? Kan ismun tu ada alif. Secara ringkasnya, kerana lafaz bismillah ini terlampau kerap digunakan, jadi dihazafkan huruf alif. Berbeza kalau kita tengok dalam surah Iqra, padahal sama-sama bismi. Dalam surah apa tu? Al-Alaq, surah Iqra lah kan sama juga, bismi juga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa dalam ayat tu ada tulis alif ba alif yang wasal tu, ba alif sin mim. Tapi kalau bismillah tidak ada, ba sin mim terus, alifnya tidak ada. Jadi diterangkan oleh ulama, kerana bismillah ni berulang-ulang, maka dihazafkan alif itu. Sementara Iqra tu hanya satu kali itu saja, Iqra bismi rabbika tu, maka tidak dihazafkan. Ini maknanya benda yang dah kerap itu kita permudahkan, benda yang jarang-jarang kita buatlah dengan sempurna. Jual beli itu selalu, jadi kalau kita ijab kabul lebih kurang pun tak apalah, memudahkan. Nikah tu jarang-jarang, eloknya kita ijab kabul dengan sempurna lah, yang tidak ada khilaf di kalangan ulama. Kalau kita nak ambil pengajaran bahasa kepada amalan, benda yang kerap-kerap dipermudahkan, dihazafkan saja, tak payah sebut, tak payah tulis. Benda yang jarang-jarang, apa salahnya tulis bagi sempurna. Kalau akad jual beli, macam tu saja, aku jual, aku beli, cukup. Tapi kalau akad nikah kan jarang-jarang, eloklah disebut dengan sempurna, aku terima nikahnya. Tidak ada khilaf lagi. Kalau disebut aku terima saja, masih ada ulama yang mengatakan tidak sah. Itu kebijaksanaan dalam kita mendepani khilaf ulama. Meraihkan khilaf tu kita usahakan, tapi ada juga khilaf yang kita kena pilih salah satu saja. Contohnya khilaf dalam soal baca kunut subuh. Satu sajalah kita pilih. Kita taklid kepada mazhab yang kata tak sunat, tidak baca. Kita taklid kepada mazhab yang kata sunat, ya kita baca. Tapi ada benda-benda yang kita boleh raikan khilaf. Misalnya safu kepala. Mazhab kita kata safu kepala sikit dah sah. Tapi kita raikanlah. Ada mazhab mengatakan kalau sedikit tidak sah, maka kita sapu semua. Begitulah. Kalau kata aku terima saja, ada mazhab kata tidak sah. Tapi kalau kita kata aku terima nikahnya, semua mazhab kata sah. Orang yang bijak pilih yang mana? Pasti pilih yang keluar daripada khilaf. Baik, yang ini pun saya tidak ceritakan, saya dah memang blurkan sikit bahasa. Oh, sudah lajak kan daripada 10.40 yang kita kata nak berhenti, betul kan? Dah 10.42 ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi tadabbur dengan tafsir Al-Qurtubi ini pada minggu hadapan insya-Allah. Jadi kita doakan semua yang hadir, sama ada melalui Zoom, yang hadir melalui Facebook dan juga yang hadir melalui TikTok, Ahli Sunnahkah, Wahabikah. Kita doakan moga-moga Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Allah kurniakan hidayah dan taufik kepada kita semua. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.